بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini, dan kita akan baca hadis-hadis dalam bab man qara'a as-sajdata wa lam yasjud. Bab ini tentang sesiapa yang membaca surah yang mengandungi ayat yang sunat kita sujud, akan tetapi dia tidak sujud. Kata Imam Bukhari, haddatsana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibn Ja'far qala akhbarana Yazid ibn Khusaifah an ibn Qusayt an Ata ibn Yasar annahu akhbarahu annahu sa'ala Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. Itu dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi'. Sulaiman ibn Dawud ni antara guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah, dan dia telah menetap di sana sehingga dia meninggal dunia di Basrah. Dia daripada kabilah Az-Zahrani, Abu Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' Az-Zahrani Al-Basri. Qala, berkata Sulaiman, haddatsana Ismail ibn Ja'far, telah menceritakan pada kami oleh Ismail ibn Ja'far. Ismail ibn Ja'far ni dia dari kalangan orang Madinah, dan dia daripada kabilah Ansar ataupun golongan Ansar. Qala, berkata Ismail, akhbarana Yazid ibn Khusaifah, telah mengkhabarkan pada kami oleh Yazid ibn Khusaifah. Yazid ibn Khusaifah ni dia dinisbahkan kepada tok wan dia. Khusaifah tu tok wan dia, bukan bapa dia. Bapa dia namanya Abdullah. Yazid ibn Abdullah ibn Khusaifah. An ibn Qusayt, daripada ibn Qusayt. Ibn Qusayt ni nama dia Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt. An Ata ibn Yasar, daripada Ata ibn Yasar. Ata ibn Yasar ni dari kalangan ulama tabi'in, dan dia pada asalnya hamba yang dimiliki oleh Maimunah, salah seorang isteri Nabi SAW. Kemudian dimerdekakan, lalu dinisbahkan kepada Maimunah Al-Hilaliyah nisbat wala. Itu makanya disebut Maula Maimunah zaujin Nabi SAW. Dan dia dikatakan di akhir hayat dia, sebelum dia meninggal, dia ditimpa dengan penyakit nyanyuk, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan pada ketika itu dianggap tidak sahih. Tidak sahih, sehinggalah perlu dirujuk kepada riwayat-riwayat yang lain. Jika didapati keadaan yang sama, maka diterima. Jika didapati keadaannya berbeza, tidak diterima. Ini disebabkan oleh penyakit nyanyuk yang menimpa Ata ni di akhir hayat dia. Annahu akhbarahu, Ata telah mengkhabarkan Yazid ibn Qusayt annahu sa'ala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya
Atha telah bertanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit ni sahabat Nabi yang memang terkenal. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang diberi tugas untuk menulis Al-Quran. Setiap kali ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi SAW, Nabi panggil para kutabul wahyu, para penulis-penulis ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan. Nabi akan beritahu ayat ni diletakkan dalam surah sekian, selepas ayat sekian, begitulah seterusnya. Jadi Zaid ibn Thabit salah seorang daripada penulis ayat-ayat Al-Quran, sehingga apabila Sayyidina Uthman, apabila Abu Bakar di zaman Abu Bakar lagi usaha untuk mengumpul ayat-ayat suci Al-Quran dalam satu mushaf dilakukan, dan Zaid ibn Thabit salah seorang daripada yang ditugaskan untuk terlibat secara langsung dalam usaha mengumpulkan ayat suci Al-Quran dalam satu mushaf, sebagaimana yang kita dapati pada hari ini. Atha ibn Yasar bertanya kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, faza'ama annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Zaid menyangka, ataupun dalam huraiannya Ibn Hajar mengatakan za'ama dengan makna bermakna akhbara. Za'ama bermakna akhbara, telah mengkhabarkan. Zaid telah mengkhabar. Ini berdasarkan pada hadis yang kedua nanti akan kita baca nanti. Annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid telah membaca kepada Nabi SAW surah An-Najm, wan najmi idza hawa, sehinggalah ke akhir ayat yang terakhir, afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Pada bila sampai ke ayat tu, maka sunat kita sujud tilawah. Jadi dalam hal ini Zaid kata dia baca surah An-Najm sehingga ke ayat yang sepatutnya dia sujud, kata dia Nabi tak sujud dan dia pun tak sujud. Nabi tak sujud, Zaid pun tak sujud. Bermakna sujud tilawah ni bukanlah satu tuntutan yang diwajibkan. Kalau kita sujud, lebih baik, banyak pahala kita boleh dapat. Kalau kita tak sujud pun tak berdosa. Tak berdosa, tak salah. Tak salah. Apatah lagi kalau kita dalam proses untuk menghafaz ayat-ayat yang berkenaan, kita terpaksa ulang berkali-kali. Jadi apakah setiap kali itu perlu kita sujud? Kalau nak sujud pun boleh, kalau tak sujud pun tak ada masalah. Tak salah. Jadi tolong perbetul terjemahan di bawah tu. Dalam terjemahan dia kata beliau bertanya, mana Atha, beliau bertanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dalam kurungan dia sebut berkenaan sujud. Jawabnya, aku membaca surah An-Najm pada Nabi SAW dan baginda tidak sujud. Tu nampak betul terjemahan tu. Dalam kurungan tu potong. Soalan yang diajukan oleh Atha kepada Zaid bukan berkenaan dengan sujud. Soalan yang diajukan berkenaan dengan bacaan di belakang imam. Bacaan makmum. Kita sembahyang di belakang imam sebagai makmum. Atha tanya Zaid, perlukah makmum tu baca apa-apa bacaan di belakang imam, khususnya bila imam tu sembahyang yang bacaannya dibaca secara jahar? Perlukah makmum baca sesuatu? Ini soalan yang ditanya oleh Atha ibn Yasar
kepada Zaid ibn Thabit. Di sini tidak dinyatakan dalam riwayat ni. Kenapa Imam Bukhari hanya bermaksud untuk menceritakan riwayat Zaid ini tentang bacaan surah An-Najm perlukah sujud? Kerana Nabi sendiri tak sujud, kata Zaid. Nabi baca Zaid baca kepada Nabi dan sampai kepada ayat yang biasanya Nabi sujud, tapi pada kali ini Nabi tak sujud. Itu bukan persoalan yang dimaksudkan dalam riwayat tadi. Atha bertanya kepada Zaid ibn Thabit. Sebab tu dalam kurungan berkenaan sujud tu tolong potong. Kalau nak catat pun berkenaan bacaan makmum di belakang imam yang bacaannya secara jahar, secara nyaring. Sebab pandangan Zaid ibn Thabit ialah apabila kita semayang selaku makmum di belakang imam yang baca secara nyaring, semayang maghrib ke, semayang isya ke, semayang subuh ke, semayang minta hujan ke, semayang gerhana ke, semayang Jumaat ke, semayang raya ke, pandangan Zaid dalam hal ini, makmum tak perlu baca apa-apa. Hinggakan Fatihah pun tak perlu baca. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man kana lahu imam fa qira'atul imami qira'atul lah." Siapa yang ada tu imam, maknanya dia sembahyang di belakang tu imam sebagai makmum, maka bacaan imam sudah memadai untuk bacaan makmum. Qira'atul imam qira'atul lah. Bacaan tu imam, itulah dia juga dikira sebagai bacaan makmum. Imam Asy-Syafi'i berpendapat dalam hal ini, hadis ini bermaksud, kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini bermaksud ditujukan kepada bacaan surah, bukannya bacaan Fatihah. Adapun bacaan Fatihah ini merujuk pada hadis lain dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Dah leguna matan dia. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dikira semayang bagi mereka yang tak baca Fatihah dalam semayang dia. Tak kira hang makmum ke, hang imam ke, atau semayang bersendirian ke, semayang berjamaah ke, semua kena baca Fatihah. Semua kena baca Fatihah. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i dan mereka yang bersependapat dengan Imam Asy-Syafi'i, hadis tadi merujuk kepada bacaan surah, bukannya bacaan Fatihah. Lepas tu bagi kita orang ramai pengikut mazhab Syafi'i dan lainnya yang sependapat dengan Imam Syafi'i, kita tak baca surah, kita hanya baca Fatihah saja. Tapi dalam hadis yang kita baca ni, Atha tanya kepada Zaid tentang bacaan makmum di belakang imam yang membaca nyaring, perlukah baca sesuatu? Mengikut pandangan Zaid, tak perlu. Ini kalau kita lihat dalam riwayat Abu Dawud, dalam kitab As-Sunan, ada dinyatakan dengan jelasnya persoalan yang dikemukakan oleh Atha ibn Yasar kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Jadi selepas dia jawab soalan tu, barulah dia kata fa za'ama annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Jadi Imam Bukhari dalam riwayat ni dia fokus kepada bahagian yang akhir daripada hadis ataupun daripada riwayat Zaid di sini, dan bahagian yang akhir itulah yang berkaitan dengan bab yang kita baca, iaitu mereka yang membaca surah yang ada padanya ayat As-Sajdah dan dia tidak sujud. Maknanya boleh kalau dia nak sujud, itu lebih baik, dan kalau dia tak sujud pun tak salah, tak ada masalah. Jadi sujud tilawah bukannya sesuatu yang diwajibkan.
Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Kata Imam Bukhari telah menceritakan pada kami oleh Adam ibn Abi Iyas. Adam ibn Abi Iyas ni antara guru Imam Bukhari yang juga berasal daripada Basrah. Abu Iyas, bapa kepada Adam ni, namanya Abdul Rahman. Adam ibn Abi Iyas, nama Abu Iyas ialah Abdul Rahman. Qala, berkata Adam, haddatsana ibn Abi Dhi'b, telah menceritakan pada kami oleh Ibn Abi Dhi'b. Ibn Abi Dhi'b ni nama dia Ismail ibn Abdul Rahman ibn Abi Dhi'b. Nama dia Ismail bin Abdul Rahman ibn Abi Dhi'b. Qala, berkata Ismail, haddatsana Yazid bin Abdullah bin Qusayt, telah menceritakan pada kami oleh Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt, orang yang sama dalam sanad hadis yang pertama tadi. An Atha ibn Yasar, daripada Atha ibn Yasar. An Zaid ibn Thabit, daripada Zaid ibn Thabit. Qala, berkata Zaid, qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah baca kepada Nabi SAW, wan najmi, maknanya surah An-Najm, falam yasjud fiha, Nabi tidak sujud pada ayat yang berkenaan, iaitu ayat yang terakhir daripada surah An-Najm. Dia caranya, bila kita baca Fatihah, lepas baca Fatihah kita baca surah An-Najm dalam semayang, kemudian sampai kepada ayat yang terakhir kita sujud sajdah, sujud sejadah. Dan selepas tu kita panggung daripada sujud sajdah. Kalau kita nak sambung dengan surah lain, boleh, tak ada masalah, kita boleh sambung. Ataupun kita tak nak sambung lagi dah, kita boleh rokok. Kita panggung berdiri betul, kita rokok, dan kemudian kita panggung daripada rokok, kita turun sujud macam biasa, macam biasa. Tak ada masalah. Macam sama juga dengan macam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga ke ayat yang terakhir, falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita sujud tilawah, kemudian kita panggung daripada sujud, kita berdiri balik semula. Kalau kita nak sambung dengan surah Inna Anzalna, surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hingga ke akhir dia, tak ada masalah, boleh. Satu rakaat boleh baca lebih daripada satu surah. Ataupun kita tak nak baca lagi dah, kita nak rokok terus, kita panggung berdiri tegak, kemudian kita rokok balik semula, dan selepas tu macam biasalah sampai selesai. Baik. Jadi dalam riwayat yang kedua ini membantu tafsiran yang dikatakan oleh Ibn Hajar, bahawa perkataan za'ama dalam riwayat yang pertama tadi dengan makna akhbara, fa akhbara annahu qara'a 'ala nabi, seolah-olahnya begitu, tapi lafaz yang disebut ialah fa za'ama annahu qara'a. Asal za'ama dengan makna sangka, maknanya dia tak pasti, tapi riwayat yang kedua ni lebih jelas kepastian Zaid tadi. Apa kata dia? Qala qara'tu, aku baca kepada Nabi, maknanya gaya bahasanya tu lebih jelas ataupun lebih pasti bahawa dia sendiri yang baca, bukanlah sebagaimana gaya bahasa riwayat yang pertama, za'ama dengan maksud sangkaan ataupun dia menyangka. Sebab tu Ibn Hajar kata za'ama dalam riwayat yang pertama tadi dengan makna akhbara. Dia begitulah, antara riwayat dengan riwayat saling menafsirkan, saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Kadang-kadang kita baca dalam satu riwayat kita tak boleh faham, kita kena rujuk pada riwayat yang lain. Sehinggalah walaupun tidak ada riwayat yang lain yang menafsirkan, kita kena lihat bagaimana para sahabat Nabi memahami hadis yang berkenaan. Dan jika terdapat di kalangan para sahabat Nabi yang membuat tafsiran, yang membuat huraian ataupun menyatakan maksud daripada hadis yang berkenaan, maka itu dianggap sebagai tafsiran para sahabat Nabi selaku perawi kepada hadis-hadis Nabi, maka dia lebih diutamakan daripada pandangan kita sendiri.
Baik, hadis yang riwayat yang kedua juga membawa maksud bahawa sujud tilawah tidaklah diwajibkan. Boleh kita sujud ataupun tidak sujud, tak ada masalah. Ulama-ulama kita ada membahaskan sejauh mana ayat-ayat yang berkenaan apabila dibaca dalam semayang ke ataupun di luar semayang ke. Kalau dalam semayang memang jelas semayang syarat dia kena ada wudu, maknanya suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau di luar semayang, mungkin kita ada wudu, mungkin tak ada wudu, mungkin tak ada wudu. Jadi ada yang cuba nak kaitkan, ada pandangan yang mengatakan sujud tilawah tidak syarat ada wudu. Mereka nak kaitkan dengan hadis ni. Dan begitu juga pandangan yang mengatakan sujud tilawah juga disyaratkan ada wudu. Kerana hadis ni bila Zaid baca kat Nabi, Nabi tak sujud, boleh jadi Nabi tak ada wudu, boleh jadi Nabi tak ada wudu. Perkataan boleh jadi dalam bahasa Arab disebut ihtimal. Ihtimal makna ada kemungkinan Nabi berwudu tapi dia tak sujud. Untuk menerangkan bahawa sujud tilawah ni bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Walaupun sunat dia sunat muakkad, tapi kalau kita tinggal sunat muakkad, belum dikira bersalah ataupun belum berdosa. Jadi Nabi tak sujud walaupun dia ada wudu ataupun dia tak ada wudu, memang dia tak sujud. Mana-mana dalil ataupun kaedah dalam ilmu usul fiqh ada menyebut bahawa mana-mana dalil daripada Quran maupun hadis Nabi di mana kedudukannya dikategorikan sebagai dalalah zanniyah, maknanya pendalilannya secara berat sangka, bermakna di sana masih wujud ruang ijtihad kepada para mujtahid, kepada para pembaca. Bila dia nak buat rumusan hukum, masih ada ruang ijtihad di sana. Ini maknanya pendalilan dengan ayat ataupun dengan hadis yang berkenaan secara zanni. Secara zanni. Jadi kaedah dalam ilmu usul fiqh ada menyebut mata ma tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata anhu al-istidlal. Ini kaedah dia. Mana-mana dalil Quran maupun hadis Nabi yang dikategorikan sebagai dalalah dhanniyah, ada kemungkinan itu, ada kemungkinan ini, maka dengan sendirinya dia tergugur daripada menjadi sandaran dalil yang pasti. Bermakna ada ruang ijtihad di sana. Boleh jadi ijtihad para mujtahid di sama, boleh jadi ijtihad para mujtahid di berbeza antara satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pandangan yang tidak meletakkan syarat berwudu ketika sujud tilawah ataupun pandangan yang meletakkan syarat berwudu ketika sujud tilawah. Kedua-duanya bersandarkan kepada dalil zanni, zanniyud dalalah, bukan zanniyus subut, zanniyud dalalah. Apatah lagi hadis ini juga kategorinya hadis ahad. Jadi hadis ahad ini juga disebut sebagai zanniyus subut. Sabitnya hadis ni dengan sanad yang sahih, tetapi masih di peringkat ataupun di tahap zanni, bukannya qat'i. Boleh kan? Tak apalah, banyak-banyak kali kita ulang tu, barangkali semakin lama makin nampaklah. Yang ni dia agak teknikal sikit dalam ilmu usul fiqh, bagaimana kita nak menggunakan sesuatu ayat, sesuatu hadis tadi sebagai dalil dalam membuat sesuatu rumusan hukum. Kami dulu pun mengaji lagu ni lah juga.
Awal-awal tu tak apa lah faham sangat, dengar lah dulu. Lama-lama tu kau pelan peti lah. Lama-lama kau pelan peti. Jadi kaedah-kaedah usul fiqh ni ulama-ulama kita yang buat kaedah-kaedah tu berdasarkan pengalaman mereka dalam memahami kehendak dan hala tuju maksud sesuatu ayat maupun hadis-hadis Nabi, khususnya berkaitan dengan hukum hakam. Selama mana ayat-ayat ataupun hadis-hadis tadi memberi ruang ijtihad kepada para mujtahid, kita tidak boleh menyalahkan pihak-pihak yang lain. Walaupun kita berpendapat berbeza dengan pendapat dia, tapi itu pendapat kita. Begitu juga dengan dia, dengan pendapat dia. Barangkali kalau hari ini dia tak terima pendapat kita, sama juga kita tak terima pendapat dia. Satu hari nanti barangkali kita akan sepakat dengan dia apabila keadaan menjadi semakin jelas. Baik, kita insya-Allah kan cepat sangat. Tak lagi. Okey. Kita teruskan dengan hadis yang berikutnya, babu sajdati idza samaa'un syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Bab ini tentang sujud tilawah ketika baca ayat sajdah dalam surah Al-Insyiqaq. Penterjemah kita ni pun dia terjemah gitu je. Dia kata sujud pada ketika membaca surah Izas Sama'un Syaqqat. Tang mana nak sujud tu? Adakah bila baca surah dalam Quran tak ada nama surah Izas Sama'un Syaqqat? Surah dalam Quran surah Al-Insyiqaq. Ketika kita baca la tarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Pada ketika tu kita kena sujud tilawah. Lepas dah bangun pada tu kita balil ladzina kafaru yukadzibun. Sambung dengan ayat yang seterusnya, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Rokoklah macam biasalah. Ayat ni pendek, surah ni tak panjang. Kita boleh baca dalam semayang-semayang yang bacanya nyaring pun boleh, dalam semayang-semayang yang bacaannya secara secara perlahan pun boleh, semayang secara berjamaah pun boleh, semayang secara bersendirian pun boleh, tak ada masalah. Semayang-semayang sunat pun boleh baca, semayang-semayang fardu pun boleh baca. Baik. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muslim wa Mu'adz bin Fadalah, telah menceritakan pada kami oleh Muslim. Muslim ni dalam sanad ni bukan Imam Muslim pengarang kitab Sahih Muslim, bukan. Imam Muslim anak murid Imam Bukhari. Bukhari tidak ada riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Imam Muslim ada meriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari, tapi tidak sebaliknya. Muslim dalam sanad hadis ni ialah Muslim ibn Ibrahim. Muslim ibn Ibrahim Al-Azdi. Muslim ibn Ibrahim Al-Azdi. Wa Mu'adz bin Fadalah, dan Mu'adz ibn Fadalah. Mu'adz ibn Fadalah ni dari kalangan ulama Basrah. Mu'adz ibn Fadalah Abu Zaid Az-Zahrani Al-Basri. Jadi dia meriwayatkan hadis ni daripada dua orang guru dia. Pertama Muslim ibn Ibrahim Al-Azdi, dan yang kedua Mu'adz ibn Fadalah Abu Zaid Az-Zahrani Al-Basri. Qala, kedua-duanya berkata, akhbarana Hisham, telah mengkhabarkan pada kami oleh Hisham. Hisham di sini ialah Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dastuwai. An Yahya, daripada Yahya ialah Yahya ibn Abi Kathir. An Abi Salamata, daripada Abu Salamah
ibn Abdurrahman ibn Auf, anak kepada Abdurrahman ibn Auf, salah seorang sahabat Nabi. Abu Salamah dia tabi'i. Nama dia juga sama seperti mana kunyah dia, Abu Salamah. Nama dia Abu Salamah, kunyahnya juga Abu Salamah. Qala, berkata Abu Salamah, ra'aitu Aba Hurairah, aku melihat Abu Hurairah, kata Abu Salamah radhiyallahu anhu, qara'a idza as-sama'u inshaqqat. Kata Abu Salamah, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca idza as-sama'u inshaqqat fasajada biha. Bukan maknanya bila dibaca idza as-sama'u inshaqqat terus dia sujud sajdah. Tak. Idza as-sama'u inshaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat, sehinggalah ke ayat yang kita baca tadi, wa idza quri'al qur'anu la yasjudun. Sujudlah sajdah pada ketika itu. Dan kemudian sambung balil ladzina kafaru yukazibun hingga ke akhir surah. Kita sambung semula kuliah kita. Abu Salamah berkata, ra'aitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a idza as-sama'u inshaqqat fasajada biha. Abu Salamah berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca surah Al-Insyiqaq, idza as-sama'u inshaqqat, sehinggalah ke ayat wa idza quri'al qur'anu la yasjudun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kita sujud sajdah. Jadi Abu Hurairah bila sampai ke ayat tu dia sujud. Faqultu, kata Abu Salamah, ya Aba Hurairah, alam araka tasjudu. Dalam terjemahan dia kata, aku berkata, wahai Abu Hurairah, tidakkah aku lihat engkau sujud? Jawabnya, jikalau aku tidak melihat Nabi SAW sujud, nescaya aku tidak sujud. Ulama-ulama hadis yang syarah hadis ni, mereka kata perkataan alam araka tasjud ini istifham istikhbari, bukan istifham ingkari. Mana Abu Salamah tidak membantah Abu Hurairah sujud maupun tidak sujud. Dia tidak membantah. Sebaliknya, dia minta penjelasan Abu Hurairah kenapa dia sujud ataupun kenapa dia tidak sujud. Sebab tu jawapan Abu Hurairah, qala law lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjud. Kata Abu Hurairah, jika tidak aku melihat Nabi sujud, aku takkan sujud. Bermakna kedua-duanya adalah sunnah Nabi. Sebab tu istifham di sini Ibn Hajar kata bukan istifham ingkari, kerana kedua-duanya dikira sebagai sunnah Nabi, sama ada kita sujud ataupun kita tidak sujud. Kalau kita sujud pun dikira ikut sunnah Nabi, kalau tak sujud pun dikira ikut sunnah Nabi. Sebab ada ketikanya Nabi tak sujud, dan dalam banyak hal bila Nabi baca, Nabi sujud. Bermakna hukum ataupun tuntutan supaya kita sujud tadi bukanlah satu tuntutan yang diwajibkan. Sebaliknya, tuntutan tadi hanya dalam bentuk galakkan ataupun disunatkan sahaja. Sunat maknanya kalau kita buat kita dapat pahala, kita tak buat kita tak dapat pahala. Jadi Abu Hurairah dalam jawapan dia, jika tidak aku lihat Nabi sujud, aku takkan sujud. Maknanya aku pernah lihat Nabi sujud, sebab tu aku sujud.
Dan kalau aku tak sujud pun, aku pernah lihat Nabi tak sujud, aku juga tak sujud. Tak sujud. Baik, kita teruskan dengan bab yang berikutnya. Babu man sajada li sujudil qari. Wa qala Ibn Mas'ud li Tamim ibn Hazlam wa huwa gulamun faqara'a alaihi sajdatan faqala asjud fa innaka faqala usjud fa innaka imamuna fiha. Bab ini tentang sujud kerana ikut sujud yang membaca. Wa qala Ibn Mas'ud, berkata Abdullah ibn Mas'ud li Tamim ibn Hazlam. Tamim ibn Hazlam ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Tamim ibn Hazlam, dia antara murid-murid yang sangat banyak bersama dengan Abdullah ibn Mas'ud. Dan dengan yang demikian pernah Ibn Mas'ud semayang di belakang dia. Ada riwayat yang mengatakan Abdullah ibn Mas'ud pernah semayang sebagai makmum di belakang Tamim ibn Hazlam. Dan Ibn Mas'ud mengatakan faqara'a alaihi sajdatan. Ibn Mas'ud baca wa qala Ibn Mas'ud li Tamim ibn Hazlam wa huwa gulamun faqara'a alaihi sajdatan. Berkata Ibn Mas'ud kepada Tamim ibn Hazlam sedangkan dia gulam, dia pada ketika itu masih remaja. Faqara'a alaihi sajdatan, lalu dia baca ayat sajdah. Faqala sujud fa innaka imamuna fiha. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sujudlah kamu, sesungguhnya kamu imam kami dalam hal ini. Maknanya jika kita semayang selaku makmum di belakang imam yang membaca ayat as-sajdah, kalau imam sujud sajdah, kita sujud sajdah. Kalau imam tak sujud, kita tak boleh sujud, walaupun kita dengar ayat sajdah yang dibaca oleh imam tadi. Tapi kalau di luar semayang, walaupun yang membaca tadi tidak sujud, kita yang mendengar boleh sujud, tak ada masalah. Ataupun dia baca, dia sujud, kita juga sujud. Orang tanya mengenai bacaan dalam bentuk rakaman, radio, televisyen, baca ayat sajdah. Kita dengar bacaan tadi, adakah kita disunatkan sujud? Ya, boleh sujud, tak ada masalah. Tak syarat kedua-duanya sama. Yang baca tu sujud baru kita boleh sujud, tak. Ini kalau berlaku dalam semayang, memang syarat imam sujud baru kita ikut sujud. Sebab berdasarkan pada hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Syarat mensyariatkan imam dalam semayang berjamaah bersama dengan makmum tadi kerana nakkan makmum ikut tu imam. Jadi bila tu imam tak sujud, jangan kita pandai-pandai nak sujud. Tapi kalau tu imam sujud, kita tak boleh bantah nak duduk berdiri sengak tak mau sujud, tak boleh, kena ikut. Walaupun kita tak perasan, kata ayat yang dibaca oleh imam tadi, ayat sajdah. Ada juga setengah orang bila tu imam sujud sajdah, dia rokok, dia tak sedar. Tapi kalau di luar semayang, kita tak sedar, tak sunat kita sujud. Kita tengok orang duk baca, kita pun dengar, tapi kita tak perasan yang dia baca tadi, surah yang ayat yang mana ada ayat sajdah dalam surah tu, dan kebetulan dia baca ayat yang berkenaan, dia pun sujud, kita tak perasan, tak sunat kita sujud. Ini akan kita baca riwayat-riwayat yang selepas ni yang akan menerangkan pada kita tentang pendirian beberapa orang para sahabat Nabi, di mana mereka dengar orang baca ayat
sajdah, ada yang sujud, ada yang tak sujud, ada yang meletakkan syarat, ada wuduk baru boleh sujud, tak ada wuduk tak perlu sujud. Wallahu a'lam. Ini akan kita huraikan dengan lebih terperinci lagi bila sampai masanya nanti. Jadi dalam kes ini Imam Bukhari bertujuan untuk menerangkan pada kita daripada riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Ini hadis mauquf dia panggil. Hadis mauquf. Hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya terhenti pada sahabat Nabi sahaja, tak sampai kepada Nabi. Tapi oleh kerana perkara yang disentuh dalam riwayat ini berkaitan dengan ibadat, ini tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi nak mereka cipta ibadat-ibadat dalam Islam. Mesti mereka ikut Nabi, ataupun di sana ada sesuatu yang mereka faham daripada sunnah Nabi. Walaupun dalam sunnah Nabi tidak dinyatakan secara direct, secara jelas, secara sarih, namun demikian apa yang mereka faham daripada sunnah Nabi tadi, itulah yang mereka nyatakan. Dengan yang demikian, kes yang sebegini dari segi riwayat dikira mauquf, dari segi kandungannya dikira marfu'. Dia panggil mauquf sanadan, marfu' matnan. Dalam istilah ilmu mustalah hadis, dia kata mauquf dari segi sanadnya, tetapi dari segi matan dia dikira marfu', kerana ini tidak boleh dikategorikan sebagai satu rekaan ataupun satu hasil ijtihad daripada para sahabat Nabi. Bahkan mesti ada asal usulnya daripada sunnah Nabi. Cuma oleh kerana dia tak sandarkan apa yang dia cerita tadi kepada Nabi, maka kita tidak boleh kata ini hadis Nabi. Kita kata hadis ni mauquf daripada sahabat Nabi, tetapi isi kandungannya menceritakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan ibadat. Ibadat tidak ada ruang untuk kita berijtihad dalam menentukan mana-mana bahagian daripada ibadat dalam Islam. Oleh yang demikian, tidak ada ruang untuk para mujtahid untuk qiyas di antara satu ibadat dengan satu ibadat yang lain. Tak boleh, tak boleh. Sebab tidak boleh kita berijtihad. Kita tidak boleh faham kenapa ibadat tadi ditetapkan sebegitu rupa, ataupun dengan kata lain dikatakan kita tidak boleh memahami illah, sebab kenapa ibadat tadi disyariatkan sedemikian rupa. Jadi istilah yang mereka selalu sebut, ibadat ni tauqifiyah. Dia terhenti di atas apa yang Nabi nyatakan kepada kita, Nabi sampaikan kepada kita, baru boleh kita kata ini ibadat dalam Islam. Jadi kalaulah dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadat-ibadat tertentu tadi tidak sah nisbahnya kepada Nabi, maka tidak ada jalan untuk kita mengatakan sesuatu yang berkenaan tadi sebagai ibadat. Tak boleh. Kalau kita masih menganggap itu sebahagian daripada ibadat, maka inilah yang berlaku kepada setengah, sesuatu yang tidak disyariatkan kita mereka cipta dalam syariat Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Imam Asy-Syafi'i, kata-kata ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang sangat masyhur, dia kata apa? Man istahsana faqad syara'. Man istahsana faqad syara'. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan istihsan sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum. Kita tak boleh rasa-rasa elok, rasa-rasa cantik, oh kita kata ini juga syariat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Imam Syafi'i dengan tegasnya mengatakan, siapa-siapa yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum, maka dia dikira telah membuat satu syariat. Telah membuat satu syariat. Ini tak boleh buat main-main. Jadi balik kita kepada riwayat ni tadi, riwayat Abdullah ibn Mas'ud.
di mana sanad dia ada dinyatakan oleh Al-Ismaili dalam Mustakhraj ala Sahihain. Imam Al-Ismaili yang telah mentakhrij semua hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim melalui sanad yang lain, termasuk hadis-hadis muallaq. Hadis-hadis muallaq sebagaimana yang kita baca ni, ini dalam istilah dikatakan hadis muallaq kerana Imam Bukhari tak sempat bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Sebaliknya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni melalui sanad-sanad yang lain, tetapi tidak dinyatakan. Bila tidak dinyatakan, maka keadaan yang sebegini dikira muallaq, sanad dia tergantung. Sanadnya tergantung. Walaupun begitu, sirah yang digunakan oleh Imam Bukhari di sini, dia kata waqala Ibn Mas'ud. Kalau dia kata waqila, itu cerita lain. Bila dia kata waqala, makna sirah tu sirah jazam. Sirah jazam. Daripada kajian yang telah dilakukan oleh para ulama hadis terhadap riwayat-riwayat Imam Bukhari secara muallaq ni, bila Imam Bukhari menggunakan lafaz jazam, sanadnya adalah sahih. Adalah sahih. Namun demikian, hadis ni hadis mauquf walaupun sanadnya sahih. Kalau digunakan sirah tamrid, waqila, ruwiya, dzukira, atau sirah tamrid dia panggil, ini bermaksud ataupun kebanyakannya ulama-ulama hadis mendapati sanadnya tidak sahih. Dan ini jarang-jarang kita dapati dalam Sahih Bukhari daripada hadis-hadis muallaq yang diriwayatkan tanpa sanad, ataupun hanya disebut sebahagian daripada sanad sahaja, dan ini bukan daripada hadis-hadis asal. Hadis asal semuanya sahih belaka. Berbeza dengan hadis muallaq, ada yang sahih, itulah kebanyakannya, tapi ada yang tidak sahih. Ini terdapat sejumlah kecil. Ibn Hajar Al-Asqalani kumpul semua hadis-hadis muallaq dalam sebuah kitab, dan dia syarah secara berasingan dalam kitab yang dinamakan Taghliqut Ta'liq, 4 jilid besar-besar begini. 4 jilid besar-besar. Jadi kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kita bolehlah rujuk kepada kitab Taghliqut Ta'liq yang khusus membicarakan tentang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, seperti mana yang kita baca dalam hadis ni tadi. Baik, seterusnya kita bacalah satu hadis lagi sebelum berhenti. Mudah kita nak berhenti di stesen bab yang berikutnya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina as-surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawadhi'a jabhatihi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Musaddad. Musaddad ni antara guru Imam Bukhari daripada Basrah. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Dialah satu-satunya perawi yang namanya tak sama dengan nama-nama perawi yang lain. Dia seorang. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Dia ada sunan, dia ada kitab yang namanya Sunan Musaddad. Musnad Musaddad, bukan sunan. Musnad Musaddad. Semua hadis-hadis yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Musaddad dalam kitab Al-Jami'us Sahih ni, semuanya terdapat dalam kitab Musnad karangan Musaddad. Wallahu alam. Ulama-ulama hadis kata sama ada Imam Bukhari riwayat hadis ni secara lisan daripada guru dia Musaddad, ataupun hanya berpandukan kepada kitab Musnad dia saja. Dia hanya terima secara lisan beberapa hadis, tetapi dia mendapat ijazah kebenaran, persetujuan daripada guru dia Musaddad untuk meriwayatkan semua hadis-hadis dalam kitab Musnad dia.
Kerana itulah semua hadis-hadis yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Musaddad ada dalam kitab Musnad dia. Qala, berkata Musaddad, haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami oleh Yahya. Yahya dalam sanad hadis ni ialah Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. An Ubaidillah, daripada Ubaidillah ialah Ubaidillah ibn Umar. Ubaidillah ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Qala, berkata Ubaidullah, haddatsani Nafi', telah menceritakan pada saya oleh Nafi'. Nafi' maula Abdullah ibn Umar, hamba yang pernah dimiliki oleh Abdullah ibn Umar lalu dimerdekakan, maka dia dinisbahkan kepada Abdullah ibn Umar nisbat wala, maula Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada kami surah yang ada padanya ayat sajdah. Fayasjudu, lalu Nabi pun sujud. Wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Nabi sujud, kami pun sujud, hingga seseorang di kalangan kami tidak dapat meletakkan dahi dia untuk sujud. Ramainya majlis ilmu Nabi, ramainya jemaah yang semayang bersama dengan Nabi. Bila Nabi baca surah yang ada ayat sajdah, Nabi sujud. Kata Ibn Umar, mereka pun sujud sampai tak ada tempat nak letak dahi untuk sujud. Daripada hadis ini membawa maksud bahawa bukan saja berkaitan dengan sujud tilawah, tetapi ulama-ulama kita mengambil panduan daripada hadis ni banyak perkara. Antara lain, kalau kita semayang berjamaah secara bersesak-sesak, orang ramai sangat, sampai tak nak sujud pun tak boleh, bagaimana kita nak sujud? Bagaimana kita nak sujud? Ulama-ulama kata berdasarkan pada hadis ni, kita sujud je lah atas apa pun, walaupun atas belakang kawan kita, walaupun di atas belakang kawan kita. Macam kita pergi ke Mekah musim-musim haji tu kan, masuk dalam masjid hingga sah semayang tu tak tentu hala, asalkan ada ruang dia orang pakat masuk. Bila nak semayang, nak sujud pun tak boleh, gagah kita sujud celah kangkang dia, terpaksa kita suar kepala masuk celah kaki dia. Sampai begitu sekali. Jadi berdasarkan pada hadis ni, ulama-ulama kita kata kita boleh sujud walaupun kebetulannya dahi kita terletak di atas belakang kawan depan kita. Ataupun satu cara lagi, kita boleh sujud setelah dia panggung daripada sujud. Kita bergiliaklah, bila dia panggung, dia bagi ruang sikit kat kita, kita pun letaklah dahi kita untuk sujud. Kita tak boleh tak sujud, kerana sujud sebahagian daripada rukun semayang. Tanpa sujud tak sah semayang, tak sah semayang, kena sujud. Sujud dalam apa keadaan sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun. Jadi dalam hadis ni Abdullah ibn Umar kata, bila Nabi sujud, kami pun pakat sujud, sehingga kami tak ada tempat nak letak dahi kami. Jadi boleh jadi dia sujud saja di atas apa pun, ataupun boleh jadi dia tunggu dulu sampai kawan tu angkat kepala, bagi ruang sikit kat dia, baru dia boleh sujud. Sujud mesti kena sujud. Tak ada kemungkinan bahawa mereka ni bila dah tak boleh letak dahi tak sujud, tak. Kerana sujud sebahagian daripada rukun semayang, tanpa sujud tak sah semayang. Yang kedua, dalam soal sujud tilawah ni, kalau kita dan semayang
sebagai makmum, bila tu imam kita sujud, kita mesti sujud. Kita kena sujud. Sama seperti mana sujud sahwi. Bila tu imam ada lupa dalam semayang dia tak baca tahiyat awal, dia tak baca tahiyat awal, dia sujud sahwi. Walaupun hukum sujud sahwi bila hukum meninggalkan baca tahiyat awal ni, ada ulama kata memadai sujud sahwi, ada ulama kata tidak. Ada pandangan yang kata memadai, dia sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi. Walaupun barangkali kita tak lupa. Dia sujud sahwi ni kerana lupa, bukan kerana meninggalkan sesuatu disebabkan oleh lupa. Itu mungkin, tapi sebab utamanya kerana lupa. Kadang kita tak tinggal apa pun, tapi kita lupa, kena sujud sahwi. Kita dalam semayang, kita tak perasan 2 rakaat ke 3 ke, lupa, tak perasan. Tapi kita tak tinggal pun, kita buat juga. Kita kena sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi sebab lupa. Tapi kalau dah lupa sampai meninggalkan bahagian-bahagian yang berkenaan yang boleh ditampung dengan sujud sahwi, memang kena sujud sahwi lah. Tapi kalau tidak, maka semayang kita cacat. Jadi kalau kita selaku makmum, bila imam kita sujud sajdah, kita kena sujud sajadah. Kita kena sujud sajdah sama dengan imam. Ini berdasarkan pada hadis ni, Ibn Umar kata fayasjudu, Nabi sujud, wa nasjudu, kami pun sujud. Walaupun sampai tak ada tempat nak letak dahi, kami ikut sujud. Maknanya kalau kita selaku makmum, memang kena ikut tu imam lah, dalam apa keadaan sekalipun kena ikut tu imam. Tapi kalaulah kita di luar semayang, kawan sebelah kita duk baca, dia tak sujud pun, dia baca ayat sajdah, dia lalu begitu saja. Kita ni duk dengar, duk ikut bacaan dia, kita perasan ayat yang dia baca tadi, ayat sajdah. Dia tak sujud, kita sujud. Boleh kita sujud, tak ada masalah. Ataupun dia perasan dia sujud, kita pun perasan kita sujud. Tapi kalau dia perasan dia sujud, kita tak perasan, kita tak payah sujud. Kita tak perasan, kita tak payah sujud. Kita tengok dia ni, siapa sujud ni? Tah dia sujud tilawah ke? Dia sujud syukur ke? Apakah? Wallahu alam, kita tak tahu. Dia tengah-tengah dia baca Quran, dia teringat ada nikmat besar yang dia dapat, tak sujud syukur lagi kat Tuhan, dia terus sujud syukur. Jadi kita tak tahu, kita tak perasan kenapa dia sujud. Kita pun tak perasan ayat apa yang dia baca, mungkin kita tak apa dengar. Jadi dalam keadaan begitu, dia sujud, kita tak perlu sujud. Jadi itu antara beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis yang kita baca. Mudah-mudahan boleh menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, dan dengan ilmu yang kita dapat daripada hadis-hadis yang kita baca, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk kita beramal dan menghayati dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu kuliah kita pada malam ni, insya-Allah sambung lagi dengan bab izdihamin nas iza qara'a al-imamu as-sajdata. Wallahu a'lam. Ana lupa bawa pen, minta pinjam sikit nak tanda, takut lupa. Ada pen. Terima kasih. Ada apa-apa soalan nak tanya apa-apa, kasih sikit lagi, kita bersembang sebelum kita berhenti sembahyang Aisyah.
Tak ada apa dah. Tak ada apa, kita tangguh dulu kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalan ala nabiyyir rahmati wal ridwan. Wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah lana abwab rahmatika wa hikmatik. Allahumma inna khalqum min khalqik fala tamna' 'anna bi dhunubina fadlak. Ya Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.